وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati pengurusi surau dan seterusnya, para imam, jawatan kuasa, dan yang saya hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, asatizah, dan seterusnya yang saya hormati ibu-ibu, ayah-ayah, serta adik-adik, anak-anak yang disayangi. Alhamdulillah, pertama selamanya kita merafak syukur pada Allah. Kerana dengan kurniaan limpah rahmatnya, Allah Ta'ala telah kurniakan kita nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan Alhamdulillah, ketika dan saat ini Allah Ta'ala kurniakan kita kehidupan. Allah Ta'ala terus menerus memberikan kebaikan, memberikan segala nikmat-nikmatnya. Maka selayaknya lah untuk Allah, untuk kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan itu, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudah-mudahan kita ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatnya dan juga mendapat syafaat bagi Nabi SAW. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Sama-samalah kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestin. Teruskan berdoa. Kerana itulah apa yang kita mampu untuk kita lakukan. Kita berdoa dengan kunut nazilah yang kita bacakan di dalam solat fardu. Dan kemudian kita membacakan doa selepas solat dan juga di mana juga kita berada. Sentiasa kita ingat kepada saudara-saudara kita di Palestin. Dengan apa yang sedang berlaku di sana, itulah ujian juga kepada kita. Ujian keimanan kepada kita. Kita melihat apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku saudara kita di sana, di Gaza sana, adalah satu memberikan kita muhasabah dan panduan dan juga memberikan kita pedoman. Kita melihat perkara yang berlaku itu menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk memastikan doa kita dimakbulkan, dalam waktu yang sama kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang kita bacakan itu yang kita panjatkan sampai untuk saudara kita. Bagaimana dalam keadaan kita melakukan dosa, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh itu kita jadikan itu sebagai satu sandaran untuk kita sama-sama beristighfar, sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas setiap perkara yang berlaku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan teruskan dengan bacaan kitab Bidayatul Hidayah, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah selesai dengan 10 doa-doa pilihan yang telah dibacakan dan juga telah disebutkan. Mudah-mudahan itu adalah antara doa-doa yang ataupun zikir-zikir yang disebutkan yang boleh dijadikan panduan selepas kita selesai daripada melaksanakan solat fardu subuh. Kemudian pada bab yang ke-8 disambung dengan adab-adab selepas terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Maka kitab ini daripada permulaannya kita telah membincangkan bagaimana kehidupan kita daripada hari ke sehari, bagaimana susunan jadual kehidupan kita. Ada yang bangun-bangun, ada yang bangun daripada tidur, dia bangun terus masuk ke bilik air. Ada yang bangun tidur terus buka handphone.
Ada yang bangun tidur terus buka TV dan yang suatu dengannya. Bagaimana dalam kitab ini kita diajar adab-adab dalam keadaan kehidupan kita seharian, maka diajar daripada kita bangkit daripada tidur, dan ketika saat ini kita sudah berada dalam adab-adab selepas terbit matahari. Maka apabila terbit matahari, matahari itu telah terbit sekadar satu galah, maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Disebutkan engkau lakukan sembahyang ini selepas habis waktu yang dimakruhkan sembahyang. Ada waktu yang dimakruhkan sembahyang, iaitu masa yang antara selepas sembahyang subuh yang dimakruhkan itu, masa yang antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar satu galah. Kalau kita boleh bagikan daripada naik matahari itu sampailah ke tengah hari, kita ada 1/10 ataupun 1, kalau kita bagi 4, 1/4 pagi itu, waktu selepas solat subuh, antara waktu yang disebutkan waktu yang dimakruhkan sembahyang, ataupun yang tidak solat yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada tak solat-solat yang diharuskan, dibolehkan ketika waktu haram-haram solat, waktu pengharaman solat ini? Contohnya, solat jenazah, boleh. Lagi apa? Solat wudu, boleh. Solat gerhana, boleh. Tahiyatul masjid. Lagi kalau orang pergi tawaf, ataupun qada. Tapi kalau qada ni jangan buat kat surau, boleh mendatangkan fitnah. Orang tengok apa dia ni, lepas subuh dia buat solat. Maka orang pun cerita, kita pun tak adalah kita nak bercakap kan, cakap dengan kawan sebelah, aku nak qada, kita pula cerita kat orang kan. Jadi buatlah di rumah. Apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlaku lebih kurang 1/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha. Maka kalau disebutkan yang pertama tadi, solat sunat isyraq, solat sunat isyraq. Kalau nak buat solat sunat isyraq ni, tuan-tuan selepas solat berjamaah duduk berzikir. Duduk berzikir sehinggalah masuk sampai waktunya, dan boleh melaksanakan solat 2 rakaat yang kita sebutkan solat isyraq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya apabila telah selesai melaksanakan solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah matahari itu naik, kemudian mengerjakan solat sunat 2 rakaat seperti mana yang disebutkan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya sesiapa solat fardu subuh berjamaah, makna kata syaratnya kena solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sehingga naik matahari dan mengerjakan 2 rakaat solat yang disebutkan sebagai solat sunat isyraq, maka adalah baginya pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi dan juga At-Tabrani. Jadi syaratnya kena solat subuh berjamaah lah. Datang solat subuh berjamaah. Kalau kita yang kerja ni agak keras sikit lah. Yang bercuti ataupun yang tidak bekerja, maka ada ruang dan peluang untuk melaksanakan selepas solat fardu subuh, kemudian disambung dengan zikir sampailah masuk waktu syuruk itu. Baik, itu 2 rakaat. Kemudian apabila sampainya 1/4 siang itu, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat, yang dinamakan solat sunat duha. Solat sunat duha. Kalau kita kira-kira lah lepas apa nama tu? Dia tulis apa? Syuruk
30 minit. Lebih kurang kita melaksanakan solat sunat duha. Solat sunat duha buat 2 rakaat boleh. Lagi berapa? 4 rakaat lagi boleh. Buat 6 rakaat pun boleh. 8 rakaat pun boleh. Buatlah. Mana yang kita rasakan tidak berat untuk buat secara istiqamah, teruskan. Disebutkan di sini, engkau buatlah sembahyang ini 2 rakaat, 2 rakaat sekali salam. Bukan 8 tu dibuat sekali. 2 rakaat. Yang ni disebutkan 2 rakaat sekali salam. Seperti apa yang telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah dia hendak memperbanyakkannya atau mengurangkannya terpulang. Tidak ada dia kata kau kena buatlah 8. Ni kena buat 4 ni sebab dosanya banyak. Buatlah ikut mana yang kita mampu buat dan mampu untuk buat secara istiqamah berterusan. Ada orang yang buat 2. Dia kata 2023 saya nak buat 2 rakaat Ustaz. 2024 insya-Allah 4 rakaat. Bermakna 2026 8 rakaat ke? Insya-Allah. Maka ada peningkatan kualiti solat sunat duha pada mereka. Kerana apa? Kerana mereka ini yakin. Kerana mereka ini yakin bahawasanya ada kelebihan-kelebihan. Maka antara yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan solat duha ialah solat duha 2 rakaat menyamai telah melaksanakan sedekah kepada 360 sendi. Sedekah kepada 360 sendi di dalam badan kita ini. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang maksudnya pada pagi hari setiap sendi salah seorang daripada kamu memerlukan kepada sedekah. Setiap pagi sendi dalam badan kita ni memerlukan sedekah. Maka setiap tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Maka setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Maka setiap takbir Allahu Akbar itu juga adalah sedekah. Menyuruh berbuat baik juga adalah sedekah. Melarang daripada perkara yang mungkar itu juga sedekah. Dan semua itu cukup. Maksudnya apa? Bersedekah kepada semua sendi itu dengan melaksanakan 2 rakaat yang telah didirikan oleh seseorang itu daripada solat duha, riwayat Muslim. Jadi bermakna pagi itu kita dah banyaklah. Kalau kita tengok daripada zikir yang kita bacakan selepas subuh, selepas solat saja imam pun membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita duduk bersama dengan imam tak berubah tempat, dapat 10 darjat, 10 kebaikan, 10 pengampunan. Jadi daripada pagi itu kita sudah menuai menuai ganjaran-ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula kita tambah dengan bacaan zikir bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim 3 kali. Mudah-mudahan kita terhindar daripada kemudaratan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi zikir-zikir ataupun apa yang telah diminta untuk kita buat ada kebaikan. Dan disebutkan, dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincirnya kecuali sembahyang ini sahaja, iaitu sembahyang sunat Isra dan juga sembahyang sunat duha. Maka waktumu, dia kata, maka waktu kita yang selebihnya tu hendaklah diisikan, dia kata. Maka kalau ada kata ada ruang, jadi macam mana nak isi Ustaz, dia kata, saya ni tak sempat buat. Maka diberikan beberapa catatan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang akan kita sebutkan. Dia ada 4. Dalam kitab ni ada 4. Maka yang pertama, yang terlebih afdal bahawa engkau habiskan waktumu itu
dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Kalaulah kuliah subuh tu syok lah kan, hari Sabtu Ahad, lepas sembahyang kemudian ada zikir, kemudian teruskan dengan majlis ilmu. Maka disebutkan di sini, dia kata hendaklah kita ini isi salah satu daripada 4 perkara di bawah. Yang pertama, lebih afdal kita menuntut ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia. Orang sekarang disebutkan, dia kata ramai yang kata menuntut ilmu yang bermanfaat, sedangkan dia melaksanakan ataupun menuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Maka disebutkan dalam surah Al-Fatir, Al-Fatir ayat ke-28, yang maksudnya sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah, yang takut ni dengan yang takut melanggar perintah Allah, ialah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu dia takut untuk melanggar perintah Allah. Jadi disebutkan, kita akan sebutkan di sini beberapa ciri-ciri darjat agama seseorang tu. Kat mana kedudukan kita akan bicarakan nanti. Maka disebutkan, apakah yang maksudkan dengan ilmu yang bermanfaat? Maka disebutkan antara ilmu yang bermanfaat ialah ilmu untuk menambah takut kepada Allah. Kalau ilmu itu menambah takut kita kepada Allah, ya, itulah ilmu yang bermanfaat. Maka kita baca, kita mendengar, sambil naik kenderaan, kita mendengar bacaan-bacaan ataupun mendengar tazkirah, dan mendengar majlis ilmu ataupun mendengar ilmu, memberikan ketakutan kita kepada Allah. Dengan takut, seperti kata lain, melaksanakan perintah Allah, takwa dengan Allah semakin tinggi, maka itu ilmu yang bermanfaat. Kedua, yang mana kata ilmu yang bermanfaat, iaitu menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu. Kita duk tengok aib orang, kita lupa kadang-kadang aib yang ada dalam diri kita. Maka dia kata, kalaulah sesuatu itu dapat menambah penglihatan kita, melihat kepada diri kita, muhasabah diri kita, apakah aib yang ada pada diri kita, itu suatu ilmu yang bermanfaat. Kemudian disebutkan lagi, iaitu menambahkan ma'rifatmu dalam engkau beribadat kepada Allah, kepada Tuhan, dan menyedikitkan kegemaranmu terhadap dunia. Tambahkan apa-apa ilmu yang boleh menambahkan amalan kita kepada Allah dan juga dapat mengurangkan keseronokan kehidupan dunia, ya, itulah yang dinamakan ilmu bermanfaat. Kalau sekolah tu macam mana Ustaz? Kalau kita niat, disebutkan di kita di sini, yang pentingnya ialah niat kita. Kita mencari ilmu, kerana disebutkan nanti bagaimana kedudukan kita, bagaimana keadaan kita bila keluar, apa yang boleh kita bicarakan, kalau tak mampu bagaimana, kerana kedudukan darjat kita ni berbeza. Saya pun imannya nipis, imannya nipis. Bila kita melihat, bila kita bermuhasabah diri, kita melihat keaiban diri kita, bagaimana sudah kita mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, sepatutnya kita berada pada landasan yang betul, kita sentiasa menambahkan kebaikan untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan, dan juga membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya. Ada orang dia kata, aku ni sukalah buat perkara ni, jadi macam mana cara nak jauhkan? Maka cari. Ada orang yang dapat dengan zikir itu dia dapat mengubat hatinya. Dengan membaca Al-Quran dia dapat ubat hatinya. Ada yang dia berdiam diri dapat mengubat hatinya. Kerana apa? Orang dia jenis orang yang banyak bercakap, banyak fitnah, banyak mengadu domba. Jadi perkara yang sepatutnya amalan yang sesuai dengan dia, diam, supaya dia tidak bercakap ataupun berkata sesuatu yang tidak baik. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan. Kita pun belajar macam mana nak mengelak tipu daya syaitan. Syaitan pun kerja
Dia kerja kacau kita. Jadi kita pun tahu apakah kaedah dia mengacau kita. Jadi kita tahu helah dia. Jadi bila kita tahu helah dia, apakah penipuan-penipuan yang dilakukan oleh syaitan ini, sehingga dia kata engkau arif dengan kehalusan penipuan syaitan ketika ia menggoda ulama su, yakni dan berjaya menjadikan mereka sebagai sasaran kemurkaan Allah dan kemarahannya dalam ketika itu. Kerana mereka telah membeli dunia dengan agama dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan. Bila mana dalam keadaan gangguan syaitan ataupun godaan-godaan syaitan tu, maka dia kata, harta anak yatim tak apa, guna boleh. Harta wakaf boleh sikit guna, ya. Apa lagi? Ambil harta orang lain tak apa. Gunakan harta negara, menggunakan harta syarikat dan sebagainya, tak apa, besok gantilah, ya. Maka godaan-godaan ini, pengaruh-pengaruh daripada syaitan ini, maka kita wajib tahu bagaimana strategi untuk kita melawan. Maka di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan masa untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kebolehan di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahas dan berbincang. Ya. Saya ni yang banyak bercakap. Bila sampai ke surau bercakap. Kalaulah salah bercakap, tak buat, besok paling akhir dihisap. Ini banyak cakap ni budak ni. Ya. Saya Irwan ni. Banyak cakap dia kata, tapi tak buat. Maka kena diadili dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan syok. Ya. Kan? Budak ni cakap, besok siap ke akhirat kita. Ya. Maka itu sebagai muhasabah kepada kita. Dan kerana disebutkan nanti, ya, kalau kita ni tak mampu nak menjaga mulut kita, kita diam. Dia kata sampai ke tahap beruzlah. Disebutkan, ya, kita akan sebutkan nanti. Maka jagalah kefasihan lidah-lidah itu yang mereka kuat untuk berbahas dan berbincang. Ya. Maka diringkaskan di dalam muka surat 66 dan 67 ini disebutkan, maka semua ilmu yang bermanfaat itu tuan-tuan bolehlah baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, boleh baca, cari kitab, ya, kalau yang asalnya banyak, ya, ataupun banyak sirinya, jilidnya, maka kalau boleh dapat ringkasan, bolehlah baca, ya. Kerana apa? Dia kata bila kita dapat mendalami ilmu itu, kemudian kita sampaikan kepada yang lain. Dapat baca, dapat tahu ilmu, maka kita mengajak orang lain untuk mencari ilmu tersebut. Itu yang dipanggil sebagai azim ataupun orang yang besar, ya. Dan apabila dia kata selesai mencari ilmu yang bermanfaat, dah selesai dah. Ini baru pertama, tuan-tuan, ya. Ini baru yang pertama. Dia kata mencari ilmu yang bermanfaat. Dia ada 4. Lepas pula kita dapat mencari ilmu yang bermanfaat, kita dah memperbaiki diri kita daripada zahir dan batin, dia kata belajarlah fiqh. Saya ringkaskan di sini. Sebutkan di sini, dia kata ilmu masail khilafiyah. Ya, belajar fiqh. Ya. Kerana dalam fiqh mazhab ini ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Solat, kan, yang kita biasa, zakat, puasa, haji dan yang sewaktu dengannya. Dan disebut, dia kata, ya, tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid dan zikir yang telah kami sebutkan dan merasa berat untuk melaksanakannya, maka dan ia sangat cenderung untuk masail khilafiyah tadi, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berjaya mempermainkan engkau dan ia telah menjaya menanamkan satu penyakit yang berbahaya di dalam hatimu. Dia tak kuat. Maksudnya macam mana? Mulalah kita dah cakap dah, belajarlah ilmu yang bermanfaat. Kemudian zikir. Kemudian dia pergi masuk kepada satu fasa untuk belajar ilmu mazahib, ya, ataupun ilmu mazhab, ilmu fiqh. Ya, ada perbezaan. Dia tak kuat, ya. Maka dia suka berbalah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan furu'. Ya, maka dia berbalah, ini tak boleh, ini tak, ini, ya. Maka perbalahan itu yang menyebabkan dia ni
mempunyai satu penyakit yang berbahaya di dalam hatinya. Jadi berhati-hati. Kalau kita berada dalam kelompok yang itu, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mencari ilmu yang bermanfaat. Bukan bermaksud ilmu fiqh itu tidak bermanfaat. Maka disebutkan, dia kata, kalau kita ni tak kuat, kalau kita tak kuat, lagi-lagilah baru mula nak mencari ilmu agama. Maka kita didorongkan dengan pandangan-pandangan yang bukan daripada pandangan ahli sunnah wal jamaah, ataupun pandangan-pandangan daripada fiqh yang telah kita pelajari. Maka dia pun mengikut kepada pandangan hawa nafsu dia sendiri. Maka apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid dan ibadat, itu disebutkan tadi, dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan sebarang keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya. Kita tak ada rasa malas. Nak ibadah tak ada rasa malas. Nak zikir tak ada rasa malas. Seronok. Zikir seronok. Zikir lepas pincin seronok. Zikir dapat buat ibadah seronok. Dia bahagia, dia rasa. Rezeki pun murah. Gitu. Maka bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau mencari lagi ilmu. Dalam hal ni, bila kita minat pula, kita kata ibadah pun kita seronok. Wirid-wirid yang kita dah belajar pun rasa seronok. Maka dalam perkara ini, apabila ia berlaku dan ia mendorong untuk kita mencari ilmu lagi, maka mencari ilmu itulah yang lebih afdal. Cari lagi ilmu, mencari lagi ilmu. Mencari ilmu untuk apa? Tidak ada lain untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk negeri akhirat. Mencari ilmu lagi. Ada orang yang mendapat sampai master, mendapat PhD. Kita pun yang duduk kat surga ni tuan-tuan, kalau ada 30 hari 30 kitab, maka tuan-tuan dan para jemaah semua dah kata orang tu dah talaki 30 kitab, mantap. Mantap. Kitab fiqh mantap. Kitab apa lagi? Kitab tauhid. Tak tahu dah Ustaz, ada kat surau tu. Semua dah ada dalam. Bermakna saya ni satu kitab. Jadi para jemaah ada, kalau ada 20 kitab, 20 kitab. Semua dah ada dalam kepala dah. Dah boleh jadi pakar rujuk. Kitab motivasi, boleh Ustaz, saya boleh. Kitab apa lagi? Semua boleh Ustaz. Semua kitab saya dah dengar dah. Jadi kalau Ustaz nak tanya, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan dia kata, macam mana pun keadaannya, yang paling penting ialah keikhlasan untuk kita menuntut ilmu itu, kerana niatlah yang menentukan amalanmu. Kita, itu yang pertama. Baru pertama, disebutkan tadi, kalau andai katalah kita ni tak sempat nak melakukan solat tadi, dia kata kenalah buat 4 perkara ni. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu Ustaz. Saya kerja Ustaz untuk ilmu. Maka dia kata yang kedua, bahawa engkau tidak berkuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Tak sempat Ustaz, sibuk Ustaz, sibuk. Tetapi engkau kuasa berbuat ibadat seperti berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, sembahyang, maka ini adalah darjat orang yang abid dan cara orang yang soleh. Maka dengan cara ini juga engkau dapat tergolong di dalam kumpulan orang yang beruntung. Tadi tak dapat Ustaz, pagi kerja. Zikir boleh? Boleh, sempat. Bertasbih sempat, baca Quran sempat Ustaz, alhamdulillah. Masih Allah Taala memberikan kita ruang pada yang kedua ini untuk kita menyusun atur kehidupan kita. Untuk menjadi apa? Menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh ini senang cerita orang yang baiklah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kemudian ada orang golongan yang muslih. Yang muslih ini dia dapat memberikan manfaatnya kepada yang lain. Kemudian pula golongan musallih, dia buat kebaikan pada satu skala besar. Contoh, kalau soleh ni kita ambil masjid lah, kita pergi masjid. Kita ambil contoh lah, bukan tak pergi masjid tak soleh dah. Nak cerita pergi masjid soleh. Ajak orang, ini golongan yang muslih ni, mengajak orang. Jomlah pergi. Ada sembahyang maghrib disediakan di surau. Macam masjid disediakan pula. Ada kuliah maghrib disediakan. Sembahyang maghrib tu memang ada.
kuliah maghrib ada, mai lantang, maka muslih kita manfaat itu kepada orang yang lain. Kemudian kita pula sebagai jawatan kuasa ataupun kita sebagai para jemaah, kita cakap, jom kita buat majlis ilmu ataupun kita buat kursus jangka pendek dan memberikan manfaat kepada satu skala yang besar. Inilah golongan musallih. Ya? Jadi kita tengok kat mana kita nak letakkan. Kita nak dapat keuntungan di akhirat. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, bahawa engkau membuat sebarang pekerjaan, dia kata. Yang tadi pun tak boleh, tak sempat Ustaz, sibuk. Maka ketiga dia kata bahawa engkau membuat sebarang pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan kepada orang-orang Islam. Kita tak boleh kita tak mampu tadi ni. Tapi kita membuat satu pekerjaan yang memberi kebaikan kepada orang Islam dan dapat mengembirakan hati orang-orang yang beriman. Dapat menggembirakan hati orang beriman. Kita pergi kerja, orang gembira, maka itulah sesuatu kebaikan yang kita buat. Tengok, dia datang dah. Aku tengok muka dia ni memang, kan contoh kan. Macam mana kita nak menggembirakan orang? Maka kita carilah ruang dan peluang. Dan juga atau engkau menolong orang yang soleh di dalam pekerjaan mereka, seperti berkhidmat kepada para ulama, ahli sufi, ahli agama, dan juga berulang alik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka atau berusaha untuk memberi makan kepada fakir, memberikan makan kepada fakir miskin. Oh, saya ni adalah juga Ustaz bagi sedekah, alhamdulillah. Menziarahi orang sakit, disebutkan ziarah kawan-kawan kita ada yang sakit. Kita malam ni ada orang dalam taman kita ni ada orang sakit, jom kita pergi ziarah, maka ziarah orang sakit. Dengar kata yang sakit tu dah meninggal, disebutkan maka hantarlah jenazah. Dah kita tak sempat nak ziarahi yang sakit, menghantar jenazah. Maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadat sunat sahaja, kerana amalan seperti ini selain sebagai satu ibadat juga merupakan pertolongan kepada orang yang lain. Kita memberikan pertolongan kepada yang lain. Kemudian disebutkan yang keempat, dia kata jika engkau tidak dapat membuat salah satu daripada tiga perkara, menuntut ilmu ataupun mencari ilmu bermanfaat, tak mampu. Berzikir, baca Quran, bertasbih, tak mampu. Kemudian nak memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tak mampu. Maka disebutkan, dia kata berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu. Untuk dirilah, ni last ni. Selesaikan hak untuk diri, hajat sendiri, dan mencari nafkah bagi diri kita dan juga bagi keluargamu. Sedangkan orang ramai selamat daripada sebarang gangguan dan mereka juga selamat daripada bahaya lidah dan tanganmu. Kita tak ganggu orang. Dan juga tangan dan lidah kita ni tidak memberikan satu ancaman kepada orang lain. Dan agama pun selamat, iaitu apabila engkau tidak terlibat dengan sebarang kemaksiatan, maka dengan itu engkau dapat mencapai darjat yang disebutkan ashabul yamin. Sekiranya engkau tidak dapat mencapai darjat as-sabiqin yang kita sebutkan tadilah, yang sebelum-sebelum itu, maka dia kena selesaikan hajat diri dia dan juga keluarganya, dan juga dia tidak mengganggu orang lain, dan yang paling penting syaratnya ialah meninggalkan maksiat. Dia tak buat perkara-perkara tadi, tapi dia meninggalkan maksiat, dia tak buat. Maka dalam empat perkara inilah segala darjat di dalam agamamu, dia kata. Maka selain daripada empat darjat ini, hanyalah tempat permainan syaitan, iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah, maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa dan hendaklah engkau menghindarkan diri daripada mereka. Maka ada yang kita perlu jaga, iaitu hubungan dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Kita takut
Hubungan dengan Allah kita jaga, hubungan dengan manusia kita longgar. Maka disebutkan, dia kata, ketahuilah bahawasanya seseorang hamba itu daripada kita ini dipandang daripada sudut agama itu kepada tiga, terbahagi kepada tiga. Jadi kita tengok. Maka yang pertama ialah mereka yang disebutkan sebagai salim. Mereka yang disebutkan sebagai salim. Apa dia? Iaitu orang yang selamat. Bunyi orang yang, saya tengok jam terbalik. Patut Artinya orang yang selamat, iaitu orang yang hanya menunaikan fardu dan meninggalkan maksiat. Maka dia buat yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dia buat yang fardu dan tak buat maksiat. Ni orang yang salim. Ini orang yang salim. Dan kedua, saya ambil tiganya lah, insyaAllah kita berhenti. Dan kedua, iaitu robih. Robih ini ialah orang yang beruntung, iaitu orang yang menunaikan yang fardu, meninggalkan maksiat, dan menambah pula membuat bermacam-macam perkara yang sunat. Wajib buat, haram tinggal. Sunat buat, makruh tinggal. Ni golongan robih. Dan yang ketiga, khasir. Kita selalu baca wal 'asr innal insana lafi khusr. Iaitu orang yang rugi, iaitu orang yang taksir atau cuai daripada membuat sesuatu yang fardu. Wajib tak buat, fardu tak buat, haram buat. Yang maksiat buat. Orang yang rugi. Maka tiga golongan yang disebutkan ini, maka jika dia kata, jika engkau tidak dapat menjadi orang yang robih, maka berusahalah menjadi orang yang salim dan jangan sesekali menjadi orang yang khasir. Maka kita bukan hanya nak buat yang fardu dan juga meninggalkan maksiat, tetapi kita melaksanakan yang wajib, kemudian kita meninggalkan yang haram. Kita dalam waktu yang sama, kita gandakan perkara-perkara sunat dan kita meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Jadi kita ada pilihan lah. Di mana kita nak letakkan diri kita. Kalaulah kita nak meletakkan pada golongan yang salim tadi, cukuplah sekadar melakukan fardu dan meninggalkan maksiat. Itulah kedudukan yang disebutkan, ataupun hamba itu dipandang daripada sudut agama, dari sudut pandangan hablu minallah, iaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula hubungan kita dengan manusia yang disebutkan dengan hablu minan nas? Dan untuk yang disebutkan sebagai sudut pergaulan dengan hambanya ataupun dengan orang yang lain juga terbahagi kepada 3 darjat. Apa dia? Maka yang pertama iaitulah laksana malaikat yang mulia yang suka berbuat baik kepada orang lain, iaitu seseorang yang berusaha menunaikan hajat orang lain dengan cara yang penuh kasih sayang dan lemah lembut dan sentiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka. Ini yang pertama. Golongan kedua, ni dia buat baik. Golongan pertama ni buat baik dan tak buat jahat. Azan. Saya tak berhenti, takut saya tak berhenti. Azan. Syiar. Allahu Akbar,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ambil masa ni boleh? Boleh? Terima kasih. Waktu kita salat isyak insya-Allah. Sebab lama lagi nak jumpa tuan bulan depan. Bulan depan, tahun depan pula. Baik. Maka yang pertama tadi, dia ni golongan yang buat baik, tak buat jahat. Dia buat baik. Dia tak buat jahat, dia tak kacau orang lah. Yang pertama ni. Dia buat baik kepada seorang. Dan berusahalah untuk bantu orang lain, tunaikan hajat dan sebagainya, dan menggembirakan orang lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua pula, laksana, gambaran kepada golongan ini ialah laksana binatang. Dan benda keras. Ni, benda keras. Macam meja ni, meja. Kan? Keras. Iaitu seseorang yang tidak memberikan kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolak sebarang perkara yang menyakiti mereka. Dia tidak memberikan kebaikan kepada orang lain. Dia tak buat baik, tak buat jahat, tak campur orang. Tak baik tak. Buat jahat pun tak, tak campur orang. Jadi yang kedua ni. Benda keras. Dia kan kalau macam meja ni kan, kalau kita buat apa pun dia tak menjerit. Tak, benda keras kan. Cuma dia manfaat lah untuk meja kuliah. Begitu. Dan yang ketiga ni kita sebutkan, kalau dalam bahasa sains tu reptilia. Laksana kalajengking, ular dan binatang buas, iaitu seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dijauhi kejahatannya. Maksudnya apa? Dia tak buat baik tapi dia buat jahat. Dia tak buat baik, dia buat jahat. Ni. Laksana kalajengking, ular dan binatang buas, iaitu seorang yang tidak diharapkan kebaikannya. Susahlah nak mengharapkan kebaikan daripada si dia. Dan dijauhi kejahatannya. Kalau dah jahat tu nak suruh dia berhenti, tidak. Begitu. Ni yang payah. Maka disebutkan oleh kerana itu, apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian darjat malaikat, maka janganlah engkau menjadi lebih rendah daripada darjat binatang dan benda-benda yang keras, iaitu turun kepada darjat kalajengking tadi, yang jenis nak buat jahat, tak nak buat baik. Dan jadi jika engkau redha bagi dirimu untuk berada di bawah daripada darjat yang paling tinggi daripada segala yang tinggi, maka janganlah engkau redha bagi dirimu dengan darjat asfal safilin, iaitu darjat yang lebih rendah daripada segala yang rendah. Dan jikalau engkau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan, maka janganlah buat perkara yang merugikan. Kalau rasa tak mau buat baik, jangan buat jahat. Begitu. Kalau tak mampu nak buat perkara yang bermanfaat, janganlah kita membuat suatu perkara yang merosakkan. Kalau kita tak mampu nak membahagiakan, janganlah pula kita membahagiakan, lawannya apa? Bahagia tak bahagia. Ataupun kita
mengganggu orang lain. Dan disebutkan di sepanjang hari janganlah engkau melakukan sesuatu kecuali perkara yang dapat memberi manfaat bagi akhiratmu, atau sekurang-kurangnya melakukan perkara yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia, yang engkau tidak dapat lari daripadanya, dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia ini untuk mencari pahala akhirat. Kita tak ada lain, sebab kita duduk dekat dunia ni sementara, duduk sementara. Kemudian kita nak pulangkan balik ni, tangan kita pinjam, mulut kita pinjam, telinga kita pinjam, kan, semua ni pinjaman. Maka suatu masa akan dikembalikan. Kalaulah tuan-tuan dibagikan pinjam kereta, kan, dibagi pinjam kereta, maka kita pun jaga kereta tu, jaga baik-baik. Sebab satu masa kita tahu kita nak pulangkan kepada tuannya, jangan bagi calar. Maka kalaulah ada dia punya side mirror tu, jangan bagi patah, jaga elok-elok. Maka bagaimana kedudukan kita untuk bertemu dengan Allah, segala pinjaman yang diberikan nanti, maka kita memberikan ataupun kita memulangkannya dengan keadaan seperti mana yang Allah Ta'ala berikan pinjaman kepada kita. Tak lama kita akan berikan semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disebutkan, apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajipanmu terhadap agamamu, tak mampu, maka ketika engkau bergaul dengan manusia atau engkau tidak selamat daripada membuat maksiat, tak mampu kita nak melaksanakan kewajipan terhadap agama. Dan hablum minallah tak mampu, hablum minannas pun tak mampu. Dengan jaga hubungan dengan Allah tak mampu. Jaga dengan manusia tak boleh. Aku ni kalau dengan orang, memang semua orang aku kacau. Maka disebutkan, dia kata, hendaklah engkau beruzlah. Beruzlah ini mengasingkan diri daripada orang ramai. Beruzlah ini. Beruzlah ini sama ada secara badaniah. Badan itu mengasingkan diri terus daripada orang, ataupun yang kedua secara rohaniah. Maksud rohaniah ini, kalaulah kita bersama dengan golongan, ada mereka itu mengumpat, maka kita beruzlah, aku tak nak mengumpat, aku tak nak bersama dengan orang yang mengumpat. Kita mengasingkan diri, mengasingkan diri daripada golongan ini. Dan itu adalah yang terlebih baik bagimu, maka disitulah letaknya keselamatanmu. Mudah-mudahan terjamin. Kalau dekat kampung saya itu, dia ada suluk-suluk. Duduk dalam kelambu dan dia, dulu atuk nenek memang dia pergi suluk tu, kan, kadang hujung minggu kita pun pergi ziarah dia, bagi makanan apa, kan, sebab dia nak bersendirian. Dia rasa nak bersendirian. Dan apabila was-was selalu datang menarik hatimu untuk membuat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah, ketika engkau beruzlah, dekat uzlah sorang-sorang tu pun dah asingkan diri pun kacau, tak boleh ni, gangguan-gangguan, hati ni kacau, was-was datang, dia kata, maka hendaklah engkau tidur tu, tak boleh kata tidur, maka kena tidurlah. Jadi dia kata, dan inilah sebaik-baik keadaanmu kerana sudah menjadi pegangan kita di dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak mampu mendapatkan keuntungan dan kemenangan, maka biarlah kita redha dengan lari dalam mencari keselamatan. Kita rehat. Kalau tidur pun dia kacau, tak boleh. Tidur pun datang was-was, bahaya. Tidur pun boleh kacau juga, kan. Jadi disebutkan, maka alangkah hinanya lah orang yang dapat menyelamatkan agamanya dengan menganggurkan dirinya kerana tidur, adalah saudara itu mati. Maksudnya apa? Hinalah seseorang itu yang sepatutnya dia dapat menyelamatkan agamanya, tapi disebutkan dengan menganggurkan dirinya. Apa dengan menganggurkan dirinya? Tidur tak ada perasaan. Dia kata, baik aku tidur. Ni golongan yang tidur yang disebutkan di sini ialah tidur. Baik aku tidur, kalau aku bangun aku menyusahkan orang, aku tidur. Ini tak betul. Golongan yang tidur, dia kata kalau aku bangun ni aku buat jahat ni, tak payahlah, ambil aku tidur. Bukan. Maksudnya itu ialah kita tidur itu untuk kita mengasingkan diri, supaya kita tidak melakukan maksiat. Dan disebutkan, dia kata, yang bermakna pengangguran hidup dan mencontohi benda-benda yang tidak bergerak, meja sama, ataupun apa, dinding. Kalau kita bercakap pun dia diam, kan. Bangunlah bekerja. Ustaz cakap lah,
Tidur lagi bagus. Aku tak boleh kalau aku bangun aku nyusahkan orang. Tidur sepanjang hari. Tak boleh. Kan? Macam puasa. Puasa orang suruh tidur sekejap kan, tidur. Ini tidak, tidur daripada lepas subuh sampai buka. Apa pun tak jadi. Tak kena waktu tidur tu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada bab yang ke-8 ini kita selesai. Jadi mudah-mudahan kita sampai kepada satu peringkat yang mana peringkat kita dah selepas kita solat fardu subuh, maka kita berzikir, seterusnya kita buat solat sunat Isra' dan juga duha. Dan selepas ni pula kita akan sambung pula adab-adab kita nak mempersiapkan diri pula untuk sembahyang, termasuklah yang namanya tidur sekejap. Ni best. Tidur sekejap. Kita kena ada tidur sekejap. Waktu kuliah tidur, tu tak ada lah, dia tak ada cerita kat sini. Ni Qaidullah ni, dia cerita. Tidur sekejap tengah hari. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini, bacaan daripada kitab Bidayatul Hidayah, daripada Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua dan dapat menyampaikan kepada yang lain. Dan jika ada kesilapan fakta, mohon teguran daripada asatizah para alim ulama, kesilapan bacaan Al-Quran daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon teguran. Dan juga jika ada ketelajuran kata, kehilafan bicara, mohon ampun dan maaf daripada bonda dan daripada ayahanda-ayahanda semua. Dan mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا ربنا إن شئت بفضلك جعلت الصعب سهلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم